Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students. Okay, today we will continue our discussion for the chemical formula and equation, chapter 3, for the for the chemistry class module. Okay, table 3 show Terengganu 2017, number 3. Okay, this is the carboxylic acid, ethanic and methanic acid. What is mean by molecular formula? Okay, saya punya mouse ni pula rosak. Tak ada ink, tak ada bateri ke? Okay, ada pula. What is mean by of molecular formula? Okay, what is mean by molecular formula? So, mean is mesti ada cakap, okay, formula that shows the actual. Siapa yang tak ada perkataan actual salah? Okay, actual number of atom of each element in a compound. Okay. So, formula that show the actual number of atom. Perkataan actual number mesti ada. Perkataan atom mesti ada. Okay. Of each element in a compound. Of each element in a compound. Okay. State the name present in both acids. State the name of element present in both acid. So, element. Apa maksud element? Element tu maksudnya apakah atom, okay, yang ada dalam acid methanic and ethanic. So, they see they have H, hydrogen, carbon, and oxygen. Bila dia kata name, so you give the full name. Okay, so this is carbon, hydrogen, and oxygen. So, if kamu buatkan formula, okay, kalau kamu buat formula, betul ke salah, Fasan? Kalau kamu buat formula, betul ke salah, Fasan? Salah. Salah. Okay, so salah. Okay. Carbon, hydrogen, and oxygen. Sebab tu kenapa jumlahnya hanya satu markah sahaja. Okay, 1 mark for you. Okay, colourful kan nota saya, cantik kan? Okay, calculate the molar mass of methanoid. So, okay, untuk methanoid, okay, kamu tengok dalam kamu punya ini. So, they have HCOOH. So, you calculate dah. So, untuk molar mass, so carbon, hydrogen itu ada, kamu nak kira satu-satu pun boleh ataupun nak gabungkan semua pun boleh. Tak ada masalah. Contohnya hydrogen sini ada 2. So, 2 hydrogen, molar mass dia adalah relative atomic mass dia is 1. So, 2 times 1. Okay, mana dapat tu, Saktival? Mana dapat tu? 2 is atom of the hydrogen there. 1, 2. Okay. Plus, ini baru hydrogen. Okay, pluskan carbon 12. Okay, plus hydrogen, oxygen. Okay, oxygen ada 2. So, the relative atomic mass is 16. So, you will get 46 gram per mole. Okay, okay, kalau tak ada unit. Kalau tak ada unit, betul ke salah? Dave? Dave ada? Okay, kalau tak ada unit, betul ke salah? Okay, kalau tak ada unit, ini salah. So, mesti ada unit gram per mole. Okay, so next question. Ada apa-apa? Okay, so next, the chemical equation for the reaction. Okay, kalau saya panggil kamu, sila jawab. Onkan mic kamu ya. Okay, saya dah rindu lah nak dengar suara kamu semua. Okay, sebab saya tak boleh nampak kamu punya message. Okay, chemical equation for the reaction between magnesium and ethanic acid is below. Magnesium and ethanic acid. So, soalan dia adalah give 3 information that can be interpreted from the chemical equation. So, dekat sini, kalau dia minta information. Okay, yang pertama, okay, sama ada, okay, yang ini, okay, sama ada kamu cakap mengenai yang pertama, what a reactants. Second, what is a product.
Ataupun macam mana? Dia punya cara. Ataupun you said about the quantitative aspect. Okay, kuantitatif. Kuantitatif. Alamak, je kuantitatif pun salah. Okay, salah lagi. Apalah Cikgu Ziana ni? Okay, kuantitatif. Betul lah. Kuantitatif. Okay. Yang kedua, kualitatif. Kualitatif. Okay, bagaimana kamu nak namakan? Okay, di sini, for the reactants, so you said about the here. So, name. Okay, or said about the formula that is a reactant. So, the reactant is magnesium and ethanoic acid. Okay, CH3COH. Okay, ataupun kamu sebut mengenai produk dia. Okay, this is a product. So, this is a product. So, product here. So, CH3COH 2Mg and hydrogen. You nak namakan pun boleh. Okay, kalau contohnya kamu tak confident nak namakan dia, contohnya takut salah. Okay, yang ini nama dia adalah magnesium ethanoate. Tiba-tiba kamu dah blur. Apa benda lah? Cikgu mana ada belajar acid ethanoate lagi? Itu form 5. Ya, betul. So, apa cara yang terbaik? Kamu hanya letakkan sahaja formula. Okay, letakkan formula CH3COO in bracket 2Mg and hydrogen. Jangan buat plus pula. And hydrogen gas. Okay, and hydrogen. Yang ini pula magnesium and CH3COOH. Okay, jangan buat plus pula. Okay, and CH3. So, reactant dah settle, product dah settle. So, kuantitatif pula, kamu sebut mengenai okay, quantity. Quantity tu apa maksud dia? Okay, quantity tu maksudnya how many mole here? 1 mole of magnesium react with 2 mole of CH3COOH, ethanoic acid, to produce. Yang ini adalah to produce. Okay, to produce. Berapa mol sini? 1 mole of CH3COO in bracket 2Mg and hydrogen gas. Okay, that is a quantitative. Okay, quantitative. Oh, okay, quantitative dah siap. Kualitatif pula. Okay, kualitatif kamu sebut mengenai, okay, contohnya ya. Okay, boleh salin ya. Magnesium solid. Kamu nampak ini solid kan? Ini merah pula. Magnesium solid. Tambah ni apa? React with ethanoic acid. Apa ni? Dalam bentuk apa? Aqueous. To produce. To produce what? Magnesium ethanoate. So, kat sini mesti kamu kena tahu nama dia. Magnesium ethanoate apa? Dalam bentuk aqueous solution. And hydrogen gas. Okay, here is hydrogen gas. Okay, siapa yang tak dapat sila bagi tahu saya, buka mic ya. Sebab saya tak boleh nak tengok kamu punya message dekat dalam Google Meet tu. Okay, sebab saya punya monitor sekarang ni ada 2 monitor. Okay, sekarang ni saya ada 2 monitor. Nanti saya tunjuk kamu bagaimana saya buat. Okay. Kemudian, okay, so reactant dah settle, produk dah settle, kuantitatif dah settle, kualitatif pun dah settle. Okay, saya tengok sini, Sarvin menjawab. Okay, good, Sarvin. Chemical formula that show the actual number. Okay, good. Sarvin, okay. Saktivel, atom. Betul lah, Saktivel. Kamu sebut atom pun boleh. Okay, so next question. Okay, next question is for the... nampak sahaja yang ini. Okay, nampak sahaja sini. Okay. Sulfuric acid. Okay, sulfuric acid, you know the formula is H2SO4. Jangan yang ini. This is the common salt. Common acid. Yang selalulah common ya. Yang common dalam SPM, sulfuric acid,
hydrochloric acid, nitric acid, itu yang selalu. Yang lain-lain tu kau tak payah nak fikir pun. Formic ke apa benda asid-asid lain. Ethanoic acid, formic, popular. So, magnesium carbonate. Okay, berapa saja soalan, Saktivel? Tolong tuliskan dia punya chemical formula. So, magnesium carbonate. Apa formula dia, Saktivel? So, magnesium is Mg. Carbonate is CO3. Okay, cikgu, mana cikgu dapat? So, daripada sini Mg2 plus, CO3 2 minus. Di sini charge dia berapa? 2. Di sini charge dia 2. So, oleh sebab dia ni 2, ini 2, can you simplify? So, can. So, magnesium carbonate jadi begini. Okay, lime water. Nampak sahaja lime water confirm. Ini adalah to detect the presence of carbon dioxide. So, that's mean the reaction between sulfuric acid and magnesium carbonate will produce carbon dioxide. And one another product is a salt. Okay, what is salt? So, we write the chemical equation first. So, lukis balik MgCO3 plus H2SO4. Okay, akan dapat MgSO4. Okay, this is your salt. Okay, this is your salt. Okay, plus. Okay, this is the side product. Okay, yang ini. Yang ini. Kamu nak detect with the use the lime water is a carbon dioxide. The lime water will turn to the chalky. So, siapa yang tak tahu macam mana dapat magnesium oxide? Okay, sini saya nak tunjukkan. Magnesium dekat sini positif. Dia akan combine dengan negatif here. So, positive will combine with the negative. That is a magnesium sulfate. Here is carbon dioxide. One oxygen, okay, kemudian CO2. Okay, satu lagi produk. Mana nak letak H2 ni? So, H2 tadi, di sini CO2. So, mana lagi nanti nak letak O? So, O akan combine dengan H2. So, that's mean tinggal H2O. So, that's mean plus H2O. Okay, dekat sini. Faham ke tidak? Okay. So, setiap orang kena faham dan ingat. Okay. If the chemical equation is between the carbonate, so the product is mass carbon dioxide and water and the salt. So this is carbon dioxide and water. So kemudian kamu tengok dia seimbang atau tidak. So ini H ada 2, SO4 cukup, CO3 O ada 3, H2 okay cukup. So 1 mark for you. Okay, 1 mark for you. Okay, so next question. Calculate the volume of the gas release at room condition at 5 cm cube. Okay, 5 cm cube of the 2 molar sulfuric acid react with magnesium powder. Okay, dia nak apa? Antara sulfuric acid, warna lain lah pula. Okay, so between sulfuric acid dengan calculate the gas release. So, gas release here is a carbon dioxide. Dia bagi apa? Dia bagi 5 cm cube of 2 molar sulfuric acid. So, here you have volume. You have molarity. So, that's mean apa-apa cikgu kata first thing you must calculate the number of mole. Okay, kamu nak kira number of mole siapa? Number of mole H2SO4. Apa maklumat yang dia bagi? Maklumat yang dia bagi adalah sulfuric acid. So, sulfuric acid punya mole yang kamu akan kira. So, di sini ada V, sini ada M. So, kamu gunakan formula N equal to MV over 1000. So, calculate M here is 2. Okay, 2 time with the volume is a 5. So, divide with the 1000. So, you will get 0.01 mole. Okay, ini baru step nombor 1. Okay, step nombor 2, kamu buat ratio. Bagaimana Cikgu Ziana ajar? Cikgu Ziana ajar adalah mesti
berdasarkan you punya chemical equation. Okay, from equation. Tulis cantik-cantik Saktivel. Okay, from equation. Okay, how many mole of sulfur? Cikgu, yang ini dengan yang ini ada kena-mengena? Tak ada, tak payah risau. You hanya ambil apa yang dia bagi dan apa yang dia nak. Yang dia bagi adalah sulfuric acid. Yang dia nak adalah carbon dioxide untuk volume. Okay, so from the equation, 1 mole of H2SO4. Okay, H2SO4. Okay, tulis cantik-cantik. Okay, produce 1 mole of CO2. If, berapa yang kamu dapat tadi untuk H2SO4? 0.01. If 0.01 mole H2SO4 produce 0.01 mole of CO2. Mana cikgu dapat 0.01? 0.01 mol. Okay, yang ini 1 mol. Okay, maksudnya kat sini H2SO4 nisbahkan dengan CO2. Okay, kalau ini 1, ini pun 1. Kalau ini 0.01, ini pun 0.01. Cikgu, boleh tak saya buat begini? Tak boleh. Pelajar saya sila buat dalam bentuk ayat. Okay, so nombor 3 dah siap ke? Belum. Okay, nombor 3 punya step, dia nak apa? Dia nak volume. So, dia nak volume, kita dah dapat number of mole. So, tulis kat sini. Jangan tak tulis. Tulis apa yang kamu nak cari. So, volume of carbon dioxide equal. So, volume of carbon dioxide. So, berapa number of mole? 0.01 time with the molar volume. So, molar volume is 24. So, you will get 0.24 dm cube. 0.24 dm cube. Okay. So, cikgu boleh tak saya nak change pergi pada cm cube? Boleh? Okay, ataupun kamu nak cakap 414 cm cube. Okay, boleh. So, sekarang ni, bagaimana cikgu nak dapat formula ni? Okay, ini berdasarkan kepada kamu punya, apa yang kamu belajar hari tu. Okay, apa-apa pun nak dapat mole, bagaimana Saktivel ingat. Nak pergi ke volume, daripada mole nak capai kepada mass, pada volume nak dapat number of particle. Okay, ini semua ini kena ingat sampai mati. So, kena ingat. Okay, semua ini kena ingat. Okay, so JUJ table 2 faham Show the empirical formula and molecular formula of 3 compound. Okay, state the meaning of empirical formula. So, state the meaning. Okay, tadi kita belajar mengenai molecular formula. So, sekarang ni kita nak tengok empirical formula pula. Okay, empirical formula pula. Siapa yang jawab ni? Okay, so MgCO3. Okay, so pergi kepada soalan yang ini, empirical. So, siapa boleh jawab? Jawab untuk definition. Okay, definition of empirical formula. Saya punya screen ni kamu nampak kan? Jelas kan? Kalau tak saya besar. Okay, empirical formula. Chemical formula that shows the simplest ratio of the number of atoms of each element in a compound. So, what the difference with the molecular formula? Ini simplest ratio, itu actual number of atoms. Good. So, that shows the simplest ratio. Tadi actual. This is the simplest. Okay, simplest ratio of atoms. Mesti ada perkataan of atom. Of each element in a compound. Okay, adakah kamu perasan? Okay, ayat yang ini, yang macam tadi molecular formula, ayat yang start pada sini, ayat pada sampai sini, sama. Cuma yang berbezanya yang ini.
Bezanya ini, yang ini sama. Tadi kalau molecular formula that show the actual number of atom of each element in a compound. Benda yang sama. Tapi yang ini pula dia kata chemical formula that show the simplest ratio. Itu sahaja bezanya. Okay, thank you Basan. Okay, write the chemical formula of Y. Okay, Y. Sekejap ya, cikgu hapus. Sekejap. Okay. Okay. So, you look for the Y. So, Y ini ada 4, ada 8, ada 2. Okay. Okay, so Sife berapa? Okay, kalau kamu tengok ini boleh dapat Sife 2. Betul? So, Sife 2, C2H4O. C2H4O. Okay. Kemudian relative molecular mass of compound X is 42. Determine the molecular formula of compound X. So, bagaimana nak cari? Okay, pertama sekali, okay, find the value of N, kemudian molecular formula. Okay, so carikan dulu value of N. Apa tu cikgu value of N? So kamu tengok dekat sini CH2. Okay, CH2 yang so kamu kena carikan number of N. Sebab kalau dia bagi adalah molecular formula of 42. So you have the formula is CH2. So CH2, okay, this is the relative empirical formula. Okay, empirical formula N, okay, equal to 42. 42 ni apa cikgu? 42 is molecular formula, the actual number. Okay, this is the actual number. Okay, this is the empirical formula. So, macam mana kamu nak cari N? N ni apa cikgu? Bila kamu darabkan dengan CH2 empirical formula, you will find the molecular mass. Okay, you will get the molecular mass. So, C, berapakah dia punya relative atomic mass? That is a 12. Apa benda cikgu Jana buat ni? Okay, bila dia satu sajalah. Okay, plus 1, 2, okay, in bracket N equal to 42. So, N equal to, okay, 42 divide with the, ni apa? 14. Okay, 14. So, 14 here, N equal to 42 divide with the 2, that is a 3. Okay, ini baru 1 mark ya. Okay, the second mark, okay, the second mark is, okay, dah dapat N equal to 3. Masukkan N ini dalam ini formula. CH2 in bracket 3. So, kamu akan dapat C3H6. So, this is the molecular formula. Okay, this is the molecular formula. Okay, complete the relationship below. Okay, so this is the mole, yang ini. Okay, mole nak pergi apa? Darabkan dengan bahagi relative mass. This is the, bila nampak macam perkataan mass, so this is for the mass. Simple question. Senang sangat soalan ni. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Calculate the mass of 1.2 mole of compound Z. Apa tu compound Z? Kamu tengok compound Z. Okay, compound Z dia bagi copper nitrate. So, copper nitrate, dia nak apa? Relative molecular mass. So, copper nitrate, the formula is CuNO3 2. So, the molecular formula, so kira macam biasa. 64 plus, okay, ini ada 2. So, in bracket 2, N is a 14 plus 16, okay, time
with the, time with the 3. Buat macam ni. Kemudian kamu akan dapat di sini adalah 188. Betul ke jawapan saya? Betul kan? 2 kali dengan 14, 16 kali dengan 3 kali dengan 2. So 188. Relative molecular mass. Calculate the mass of 1.2 mole of compound Z. 1.2. Dia nak apa? Dia nak mass. So daripada mole macam mana dapat mass? So daripada mole nak dapat mass, we must be time or divide. Nak dapatkan mass. So mass of compound Z. Mass of Z is, so berapa number of mole kamu? 1.2. You time with the molar mass. 188. So you will get 2 to 5.6 gram. So kalau kamu dapat, kamu punya ini betul, bagi tahu saya ya. Kalau salah, bagi tahu pun saya. Sebab kadang-kadang skema bukanlah semuanya betul. Pavitran, selamat datang Pavitran. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, when compound Z is heated strongly, it will decompose to form copper dioxide, oxygen gas and nitrogen dioxide. Write the chemical equation. So jom kita try sama-sama. Z tadi apa? Z tadi apa? Kita mau tengok balik. Z tadi apa? Copper nitrate. Copper nitrate, Cu, pastikan ya. Kadang-kadang pelajar dia confident, overconfident. Bila dia overconfident, dia tertinggal kadang-kadang bracket lah, apalah. Dia akan bertindak balas. No, dia akan decompose. Apa maksud decompose? Dia akan heated lah, dia akan dibakar. Dia akan heated, directly heated. So dia akan bakar. So dia kata will produce copper dioxide. Copper dioxide. This is copper dioxide because copper is charged is 2 plus, oxygen is 2 minus. So CuO plus oxygen gas and nitrogen dioxide. Bila nampak dioxide maksudnya oksigen dia ada 2. So NO2. So bila tampak je kat sini, adakah dia seimbang? Kamu nampak ini N ada 2. So automatic saya guna pen warna merah lah. Ini letakkan 2. Kirakan oksigen. 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 5. So adakah dah seimbang? Belum. So kat mana lagi yang tak seimbangnya lagi? CuO ni, so kamu nak jadikan, letak sini 2 lah ya. Sebab 2. Letak dekat sini surah. So automatic dia dah jadi lain. Copper dia jadi 2, nitrogen pun dah jadi 2 kali 2 4. Sini 2, dia jadi 4. So padam balik sini. Ini adalah ini adalah 4. So 4. So ini adalah NO2. Plus. So betul ke tak saya punya balancing ni? So kita kira balik, Cu ada 2, N ada 2, 2 kali 2 4. So 4 O. Cuba kira O. O 2 4. 4 tambah 8 12. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Cukup. So pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya SBP. Siapa yang tak faham sila bagi tahu saya ya, angkat tangan ya. So pergi kepada soalan yang seterusnya. SBP 2017 nombor 3. Table 3 show the information to set experiment to determine the empirical formula. So set 1 dia guna burn in oxygen. Set 2 with the dry hydrogen. Yang kamu punya formula dulu untuk tahun kamu dia guna eksperimen yang lain. Dulu, untuk dulu punya KBSM dia guna combustion tube. Lepas tu dia ada this is metal. Dia akan heat dekat sini. Kemudian dia akan strong hydrogen gas dia akan supply dekat sini. So dia akan heat. Tapi kamu punya yang hari tu kamu letak ini sama juga. Lepas tu di sini bawah ni kamu letak ada pakai apa namanya, kamu bakar guna etanol.
Okay, tunnel. Kemudian di sini ada, sini pun ada. Itu kamu punya KSSM. Dia sama je, sama je. Dua-dua tu adalah sama saja. Okay, kita tengok kepada soalan dia. Empirical formula, sekali lagi dia bagi empirical formula. So, pandailah ya, buatlah. So, empirical formula that show the simplest ratio number of atom of each element in a compound. So, tak payahlah saya tengok balik. Okay, based on set 1. Okay, start one example of metal P. Okay, untuk yang guna crucible, we must use the reactive metal. So that's mean, apa itu cikgu reactive metal? So cuba kamu baca electrochemical metal reactivity. Okay, okay, metal reactivity, kalau ini saya punya cara lah, nak cari makan Ali Zainal Vera suka pergi curi anggur Australia. So, hydrogen adalah dekat sini. So, maksudnya kamu mesti ambil yang di atas. So, yang atas, so maksudnya antara magnesium boleh. Okay. Hydrogen. So, dia mesti yang reactive metal. So, reactive metal, okay, dia start daripada sini. Okay, zinc, aluminium ataupun magnesium. Mana-mana. Okay, kat sini dia kata one example. Dia tak kata name. So, kamu boleh bagikan formula. Contohnya, kamu bagi formula dia adalah magnesium. Explain why the metal in 3B1 is chosen. Okay, because kamu cakap lah, because magnesium is a what I said? Reactive metal. Okay. Then, when carrying out the experiment in set 1, how to ensure the reaction between metal P and oxygen is complete? Okay, hari tu kamu buat bagaimana? Kamu buat macam mana? Macam mana kamu nak pastikan semua reaction metal P dengan oksigen tu complete. So, kamu mesti repeat. Okay, kamu kena ulang lagi sekali ya. Repeat heating, cooling, and weighing. Penimbangan, pemanasan, dan penyejukan. Okay, weighing until a constant mass is obtained. Repeat heating, cooling, and weighing until a constant mass is obtained. Okay, so this is the answer. Okay, so pergi kepada soalan yang seterusnya. Based on set 2, draw a label diagram. So, ingat lagi bagaimana kamu punya label diagram? So, ikut kepada kamu punya ya. Okay, bagaimana kamu punya susunan. So, dekat sini, okay, susunan dekat sini, okay, pastikan, okay, kalau ikut kepada KBSM dia lain. Kalau KSSM, kita tengok buku teks. Okay, jom kita tengok buku teks, muka surat. Okay, saya pun baru nak buka buku. Sebab dalam KBSM dia selalukan hidrogen dia lain. Dia punya, apa namanya, cara untuk mencarinya lain. Muka surat berapa ya Saktivel? Buku teks Saktivel. Mana buku teks Saktivel? Okay, this is the relative atomic molecular. Muka surat berapa? Apa tiba-tiba tak jumpa? Empirical formula. Okay, page 63. Okay, so refer your page 63. Okay, pastikan, okay, yang pentingnya adalah, alamak apa cikgu Ziana tulis kat sini. Okay, yang pastinya lukiskan, okay, mesti lukis functional diagram. Apa maksud functional diagram? Okay, bila kamu punya ini, stopper ya, salah satunya adalah stopper. Kamu pastikan stopper kamu tu mesti keluar. Jangan tenggelam dekat test tube. Okay, pastikan jangan tenggelam dekat test tube. Kemudian kamu buatkan dia punya ritual macam inilah. Okay, lebih kurang sama je. Okay, lepas tu kamu salurkan dengan kamu punya
program. Okey, kemudian kamu dekat sini yang kamu letakkan kamu punya tu. Kemudian satu lagi setup. Okey, saya punya lukisan tak cantik. Okey, kamu lukiskan cantik. Okey, kemudian lukiskan kamu punya test tube. Yang mana test tube ini kena keluar. Okey, contoh kalau ini kamu letak di dasar ini saja tak boleh ya. Stopper kena keluar. Okey, kalau tu dah tolak satu markah. So, kemudian kamu buatkan dia punya copper to oxide kamu letak kat mana. Contohnya kamu kat sini. Okey, kamu letak copper oxide. Okey, kemudian kamu lukiskan dia punya flame dia. Kita pakai etanol lah. Kita pakai etanol. Okey, apa benda buruk sangat cikgu jangan lukis ni. Okey, kemudian lukis kat sini. So, lukis kat sini. Okey, kat sini kamu pakai blok kayu. Okey. Kemudian apa yang kamu isi dekat sini? Kamu isi dekat sini apa? Kamu tulis. Okey, pakai warna merah lah. Okey, kemudian dash 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 dash. Okey, kemudian ini pula, ini pula kamu mesti masukkan dekat dalam mana? Okey, water. Mesti deep. Mesti deep. Okey, mesti deep. Itu namanya functional. Okey, dekat sini ada retort stand. Nanti kamu akan kepitkan dia. Okey, ini baru functional diagram. Okey, functional diagram 1 mark. Okey, kemudian kamu nak dapatkan markah untuk label. So, kamu labelkanlah. Okey, ini apa? Ini water. Ini apa? Copper oxide powder. Okay, ini apa? Ini adalah HCl dengan ini adalah zinc granules. Okay. So, zinc granules. Okay. Kemudian, kamu akan ada ethanol. Okay. Kamu sebut kat sini. Ini dash-dash lupa pula saya. So, ini adalah ethanol. Okay. Lukis. Ya. Okey, saya bagi masa 30 saat. Boleh tak? Lukis, ada apa-apa masalah? Tolong bagi tahu saya. Okey, sekejap ya. So, saya nak bagi kerja sekolah anak saya sekejap. Itulah susah juga kerja dekat rumah ni. Okey, thank you. Okey. So, ini balik. Okey. Okey, so kemudian dah siap ya? Okey, semua orang dah buat ya? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. When hydrogen gas is passed through a 1.6 gram oxide of metal Q, 1.28 gram of metal Q is formed. Determine the empirical formula. So, how can you calculate the empirical formula? So, dekat sini, okey, dekat sini untuk mencari empirical formula, okey, kamu mesti buatkan bentuk table. Okey, mesti buat bentuk table. Okey. So, pertama untuk table kamu ini, okey, buat cantik-cantik. Okey. Dia antara siapa? Dia antara Q dengan O. So, buat dua lah table. Jangan buat, saya memang minta pelajar-pelajar saya kalau untuk empirical formula, tolong buatkan table. So, kemudian is a mass in gram. Okay, this is the element. Okay, lepas dapat mass, kamu kirakan dia number of mole. Tolong buat dalam bentuk table. Okay, kalau kamu tak buat bentuk table, nanti pemeriksa akan tengok kucak kacir kamu punya. Okay, kemudian kamu cari simplest mole ratio. Simplest mole ratio. Tulis dia, siapa yang tak buat saya tahu. Mesti ada pelajar yang tak siap pun kerja saya lagi. Okay, mesti ada. Okay, antara kamu mesti ada. So, last adalah formula empirical formula. Oh, terbalik dah saya.
Okay, formula empirical formula. Empirical formula. Okay, so dah dapat ini, nak isi dah. Kenalah isi. Okay, sini mass dia adalah, tadi dia kata 1.28 gram. Ini 1.6 ni adalah oxide of metal. So nak dapatkan oksigen, 1.60 minus with 1.28, you will get 0.32. Okay, yang ini baru kamu akan dapat 1 mark. Ini dua-dua ni betul, kamu akan dapat 1 markah. Okay, nak dapatkan number of mole, bagaimana? So, nak dapatkan number of mole pula, number of mass divide with, okay, divide with 0.02. 0.02. Divide with the molar mass. Molar mass is 64. Dia dah bagi ya. Ni 64. So, dia akan bagi 64 sini. Okay, so sama dengan 0.02. Okay, kemudian yang ini pula kamu akan 0.32 bahagi 16, kamu akan dapat 0.02. So, dua-dua adalah 0.02. So nisbah dia adalah 0.02 bahagikan dengan nisbah yang terringkas. So, dua-dua ni sama, so satu-satu lah. So, formula kamu adalah QO. Okay, boleh ya? So, bagaimana nak bagi markah dekat kamu kat sini? Dia ada 3 markah. So, 3 markah dekat sini. Okay, yang ini sudah betul. Okay, kamu dapat ratio ini daripada sini, kamu dah dapat 1 markah. Dan empirical formula, kamu dapat 1 markah. Okay, baru kamu dapat 3 markah. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, dia kata, write the, okay, dapat ke yang tadi tu? Kalau tak, saya tunjukkan lagi sekali. Okay, ini dapat ah. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, dia kata mengenai chemical equation. So, occur in set 2. Okay, set 2 adalah QO kan? So, QO, dia tindak balaskan dengan apa? Kamu bakal dengan apa? Guna hydrogen gas. So, kamu akan dapat Q dia akan keluar, QO akan keluar, tinggal Q saja. Q tambah O akan combine dengan H2. So, dia akan jadi H2O. So, perlu seimbang? Tak perlu. Sudah seimbang. Okey, kemudian settle. Kita pergi kepada Kedah 2017 nombor 2. Okey, Kedah 2017 nombor 2. Ini adalah, okey, kalau kamu nak tahu, ini adalah eksperimen masa KBSM. Okey, KBSM begini dia punya cara eksperimen. Okay, this is the setup of experiment. Tadi kamu punya tadi yang macam tadi punya. Okay, ikut kepada itulah. Okay, empirical formula. Sekali lagi, so tak payahlah. Okay, dia kata pula B, kita pergi kepada B terus ya. Z is metal more reactive than iron. Suggest metal Z. So suggest metal Z yang buat lebih reaktif. Lebih reaktif maksudnya di atas. So contohnya di situ kamu suggest dia adalah zinc. So, zinc adalah lebih reaktif lah. Write the balanced chemical equation for the reaction between the hydrochloric acid. Okay, mana cikgu nak tahu zinc cikgu? Macam ini, Saktibel. Kalau nak cari makan Ali, Zainal, Farah. Dia kata iron. Iron ni mana? Iron sini. So, apa yang di atas dia adalah zinc. So, zinc lah dekat sini. Kamu tulis. Okay, next. Write the balanced chemical equation. So, zinc tadi dia kata nak reaktkan hydrochloric acid. So, Zn plus HCl, kamu akan dapat ZnCl2 plus H2. Okay, so dekat sini adalah 2 Cl2, 2 dekat sini. So, ini 2 dah seimbang. So, kat sini kamu dapat 2 markah ke? Markah dia satu saja kedekut betul. So, Zn plus 2 HCl akan dapat ZnCl2 plus H2. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya. How you ensure that all oxide copper has been reduced? So, bagaimana? So, sekali lagi, jawapan yang sama, kamu tulis repeat. The heating, cooling, and baking process until
Kan kamu timbang kan, kamu punya apa, combustion tube tu. Okay, process until constant mass is obtained. Dah, siap. Soalan yang sama. So, bila soalan tu repeat, contohnya definition, dia repeat. Yang ini tentang ni pun dia repeat, kenapa. So, banyak, seperti tu, lebih banyak exercise yang kamu buat, lebih mudah untuk kamu jawab sebenarnya. Okay? Siapa yang malas nak buat tu, memang dia akan asyik tak dapat saja. Asyik tak ingat dia. Sebab apa? Sebab dia kurang exercise. Okay? Calculate the mass of copper. So, dekat sini dia nak copper. So, daripada sini nak copper. So, ini tolakkan dengan yang atas. So, 63, tolaklah. 63.77 minus 56.03. So, you akan dapat 7.74 gram. Contoh 7.74 gram tak ada, salah. Okay, untuk oksigen pula, yang ini, yang nombor 2, tolakkan dengan nombor 3. So, 65.71 minus 63.77, you will get 1.94 gram. Okay. So, kedua, next question. Calculate the ratio of mole copper atom and oxygen. So, bila dah dapat number of mole tadi, kamu number of mass, kamu kirakan number of mole. Macam yang tadi sebelum ni punya soalan, dalam satu soalan, dia terus 3 markah, dia terus suruh kamu buatkan table. Kamu kira terus ke empirical formula. Tapi, kalau soalan macam ini, dia bahagi dulu. Dia tanya one by one question. Pertama dia kira number, dia suruh kamu kira mass. Yang kedua dia suruh kamu kirakan number of mole. So number of mole dekat sini adalah, so dekat sini kamu buatlah. Okay, contoh kamu, cikgu boleh tak saya nak buat table, cikgu? Boleh. Buatlah table. Buat table. Okay, buat table cantik-cantik. Okay, buat cantik-cantik. Saya punya table tak cantik. Okay, so saya buat lagi sekali cantik-cantik sikit lah. Okay, yang ini saya bahagikan 2. So, cikgu, tak apa. Penting ke buat table? Penting juga. Okay, kalau kamu punya tulisan tu buruk, pemeriksa dia tak nampak, kucak-kacir, pun boleh lagi-lagi Lin Sheng. Lin Sheng dia punya tulisan macam doktor. Okay, 74 divide with the molar mass dia adalah 64 yang menggunakan 0.121. So, mass untuk oksigen 1.94 divide with the 16, you will get 0.121. So, alamak tak cukup pula. So, ratio kamu akan dapat 1. Sini pun 1. Okey, siap. Okey, so empirical formula dia adalah CuO. Okey, dah. Senang saja soalan ni. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Ada soalan, bagi tahu saya ya. Ada masalah, tolong bagi tahu saya. Okey. Okey, mana soalan lagi satu? So, soalan yang seterusnya. Okey, ini dah siap. Pergi kepada soalan yang ini pula. Okey, yang ini dia bagi soalan MRSM, okey. Zinc oxide. Dia tunjuk untuk crucible. Meaning, sekali lagi meaning. Dah berapa kali meaning dah dia tanya. So, kalau tak ingat juga, saya pun tak tahu dah nak tolong kamu dah. Okey, saya pun tak tahu. Okey, kalau ini punya soalan. Ini punya soalan, dia minta empirical formula. So, kamu dapat empirical formula, buatlah table. Dia tak tanya one by one macam tadi. So, buatkan table cantik-cantik. Soalan ni repeat kan? Banyak kali repeat benda yang sama kan? So, kalau kamu buat soalan saya, kamu tak tinggal, insya-Allah kamu boleh jawab untuk exam. Okay, zinc dengan oksigen. So, mass dalam bentuk gram. Okay, so kat sini zinc. Zinc, ini tolak dengan ini. So, 30.5 minus 24. Kamu akan dapat 6.5 gram. Untuk oksigen ini tolak ini. So, 32.1 minus 30.5. Kamu akan dapat 1.6. Okay, settle. Kemudian dapatkan number of mole. Okay, dapatkan number of mole divide dengan molar
Maths. Kamu akan dapat mol dia 1.6 divide, kamu akan dapat 0.1. Okay, kalau ya, ini soalan ni senang, dia direct. Tapi kalau dekat sini, contohnya 0.5, ini 1. So, contoh ya, saya bagi. Kalau contoh ini 0.5, ini 1. Macam mana cikgu? So, ini kalikan dengan 2, ini pun kena kalikan dengan 2. Dua-dua belah kena kalikan 2. Okay, ingat tu ya. Okay, kali ini dia sama. So, sama dia tak ada masalah. So, kemudian kamu carikan simplest ratio. So, nanti kalau ada soalan begini lagi, so kamu senang untuk buat. So, formula dia adalah ZNO. Tulis empirical formula. Okay. Siap. Okay, siap senang saja. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. State the type of compound of zinc oxide. Okay, zinc oxide, nama pun zinc oxide. Zinc oxide terdiri daripada cation and anion. So, dia adalah ionic compound. Okay, ionic compound. Dia bukan dalam bentuk molekul. Okay, state the change in color zinc oxide as it cool. Ini bab apa? Ini bab garam. Okay, zinc oxide. Ingat ya, zinc oxide yellow turn to white. Ataupun kamu nak buat yellow when hot, white when cold. Okay. Zinc oxide yellow when white, hot akan jadi cool. What is a solution Q? Ini bab apa dah ni? Ini dah jadi bab garam dah ni. Tak apalah ya. Okay, zinc oxide tindak balas dengan Q. Zinc oxide tindak balas dengan Q. Dia kata nak dapatkan zinc nitrate. Okay, zinc ada charge 2+. So, dia mesti yang kat sini. Okay, siapa yang tak tahu yang ini? Begini cara dia. Okay, zinc dia punya charge adalah 2+. Nitrate charge dia adalah 1. So, 2, 1, 2, 1. Okay, begini ya. Pastikan buat dia punya bracket. Okay, nitrate dia akan dapat ini. Dia kata, what is a Q? Apa ini Q? So, mestilah dia daripada perkataan nitrate. Apa yang bertindak balas dengan metal oxide? Okay, apa yang bertindak balas dengan metal oxide itulah adalah acid. Okay, acid. Apakah acid? Ada perkataan nitrate yang ada NO3. So, that is a acid nitrate. HNO3. Begitu saja. Metal oxide ini, metal oxide, zinc oxide ini adalah metal oxide mesti bertindak balas dengan acid. Okay. So, next question. Next question. Ada lagi question? Okay. Next question ada lagi. Okay. Last question. Describe briefly how to obtain zinc nitrate crystal from its salt solution. Bab salt lah pula. Okay. Bagaimana kamu nak dapat zinc nitrate? Okay. Zinc nitrate ini soluble ke insoluble? Soluble ke insoluble? That is a soluble. So, mesti yang perkata yang pertama mesti heat. Okay, heat zinc nitrate solution until, ingat tak lagi? Kamu buat untuk preparation of soluble salt. Lepas tu kamu cool at room temperature. Kemudian filter the mixture dry with press to between two litmus paper. Between two litmus paper. Okay, siap. So, ini soalan ini siap, ini siap. Okay. Cikgu, filter paper cikgu. Apa dia? Bukan filter paper ke? Litmus paper. Filter paper, confident. Okay, filter paper. Thank you, Basan. Ya Allah, hai. Filter paper. Apa saya tulis litmus paper? Okay, filter paper.
Saya sebut filter paper ke litmus paper tadi? Saya sebut lain, saya tulis lain. Okay, filter paper. So, 1 mark ya. Okay, 1 mark ya. So, dapat 2 markah. Okay. So, any problema? Ada apa-apa masalah yang perlu diutarakan? Sila bagi tahu. Ada apa-apa masalah tak? Okay, setakat ni faham ke apa yang saya ajar? Okay, so sampai situ sahaja untuk minggu ini. Okay, so ini kelas terakhir ke? Lepas ni ada kelas lagi ke? Tak ada. Tak ada dah. Dah tak ada kelas dah. Dah tak nak kelas dah. Kita rehat lah ya. Tapi saya ada bagi kerja, boleh? Kita tak payah dah buat Google Meet, tapi kamu mesti kena ada kerja sebabnya cuti 4 minggu. Bila aku cuti 4 minggu, terlalu lama membuatkan nanti kamu lupa. Okay? Google Meet pun boleh bahasan kata. Okay, so tak kisahlah. Okay, mana-mana pun satu pun boleh. Okay, siapa-siapa yang boleh bagi cadangan? Kita nak buat latihan apa? Kita nanti saya akan bagi latihan yang kamu buat sendiri. Boleh? So, saya akan bagi dekat kamu. Okay, latihan nanti saya akan bagi untuk 4 minggu. Kita akan cuti lah. Okay, cuti lah. Okay, cuti tapi ada latihan sikit lah. Tak adalah banyak. Okay, tak adalah banyak. Cuma latihan mesti tetap ada. Okay, satu minggu tu buatlah sikit. Satu minggu tu buatlah sikit. Sehinggalah habis cuti sekolah. Okay, boleh ke? Okay. Cakap je boleh Sarwin. Yelah Fazrul. Okay. Okay, see you again for the naik cuti.